Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Selamat datang ke Muslimah Celik Fiqah. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama sekali lagi. Hari ini 26 hari bulan 26 hari bulan pula. Betul lah, 26 Ramadan tahun 1442 Hijriah dan bersamaan dengan 8 hari bulan 5 sama 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 tetap itu. Okey, suara saya boleh didengar? Boleh Ustazah. Okey, alhamdulillah. Sihat ke puan siapa tadi? Puan Hani ke? Hani, Ah, alhamdulillah. sihat ya. So kita tinggal beberapa hari saja lagi. Malam ni malam 27. Malam ganjil. InsyaAllah selamat beribadah, selamat mencari Lailatul Qadar. Ada masa-masa yang berbaki ini kita doa banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah diberikan kekuatan untuk kita terus mencari rahmat Ramadan. InsyaAllah tajuk kita pada hari ini, kita mula dululah ya. Kita mula dulu untuk tajuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita bersama-sama sekali lagi. Terima kasih kepada pihak masjid yang bersama dengan kita selaku penganjur bersama. Subhanallah. Mudah-mudahan pada hari ini kita berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Walaupun mood tu mood raya ke macam mana? Ke mood Lailatul Qadar. InsyaAllah lah ya. Apa-apa mood pun yang kita ada pada waktu ini, di kala ini, kita terus apa kita kata mencari ruang dan peluang dan terutama dalam Ramadan ni antara yang dikira sebagai suatu kebaikan ataupun suatu ketaatan apabila kita cuba untuk memahami apa itu kalam Allah yang diberikan diajar oleh para ulama di dalam bentuk fiqh ataupun syariah yang ada dalam agama kita. Jadi terima kasih kepada Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Jalan Templer Petaling Jaya. InsyaAllah hari ini akhlak bersama dengan lelaki ajnabi. Ini yang kita nak bincang bersama dan dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat, peserta-peserta, ibu-ibu, mungkin hari ini ramai yang mungkin sedang mencari baju raya tapi kita record sesi ni kita record dan insyaAllah boleh peserta-peserta yang lain nanti boleh ulang semula. Saya akan berikan rakaman yang lalu pun berkaitan dengan puasa saya tak dapat bagi lagi sebab dia punya file korup, so saya kena cari daripada Zoom lagi lah, daripada Zoom, account Zoom saya akan download sebab yang saya share tu di drive banyak kali share tak dapat. Mungkin saya akan cuba cara lain lah insyaAllah dan juga dengan file hari ini. So saya ada hutang satu video lah berkaitan dengan puasa. Dan insyaAllah sahabat-sahabat kita bersihkan hati kita dulu, niat kita dulu untuk kita menuntut ilmu. InsyaAllah pada pagi ini kita nak belajar tentang akhlak adalah suatu perkara yang sangat besar dalam memaknai nilai seorang manusia. So bila kita sebut tentang akhlak, akhlak ini adalah suatu perkara yang banyak namanya. Antaranya kalau kita tengok selain daripada nama akhlak, diberi juga nama adab. Okey, adab. Orang tua-tua dulu beradab sikit, begitulah kan istilahnya adab. Ataupun dalam secara silibusnya, dalam silibusnya bila sebut akhlak, silibus pendidikan co-curriculum kita, bila sebut akhlak dia orang nampak macam Islam sangat. Jadi dia tukar nama. Dia sebut sebagai pendidikan moral. Okey? Jadi bila sebut pendidikan moral, itulah sebenarnya maksud akhlak, iaitu kita memberikan ataupun kita menampilkan sifat-sifat yang terpuji ataupun sifat-sifat yang baik dalam diri kita yang boleh dilihat oleh orang lain. Samalah sebenarnya, moral ke, adab ke, akhlak ke, ataupun syakhsiyah.
Ada juga orang katakan pembentukan syakhsiyah. Pembentukan syakhsiyah itu syakhsiyah tu apa? Itulah namanya akhlak, itulah namanya adab. Tidak lain dan tidak bukan, perkara ini adalah merujuk kepada perkara yang sama, yang maksudnya apa? Akhlak ini ialah suatu perwatakan yang ada pada individu yang sudah menjadi kita kata apa, yang sudah menjadi suatu watak dah. Kalau kita sebut di antara watak dengan sifat, mungkinlah kita sebut sifat. Sifat ni kadang-kadang dia kita cuba nak beramal ataupun baru belajar nak beramal dengan sifat tersebut. Sifat terbahagi pada dua, sifat yang baik dan sifat yang buruk. Dalam bahasa Arab dia sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Dan kadang-kadang kita tahu perkara itu baik. Contohlah ya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan perkara mahmudah ke ataupun perkara mazmumah. Saya tulislah sikit. Ya. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut, sifat. Ini kita tentang sifat. Sifat ada dua perkara. Dia nampak kan? Okey, cantik tu. Sifat yang baik dan sifat yang buruk. Sifat yang baik disebut sebagai akhlak mahmudah. Mahmudah. Dan sifat yang buruk dipanggil sebagai sifat mazmumah. Hamada. Asal perkataan daripada hamada iaitu yang terpuji. Iaitu sifat yang terpuji, sifat yang baik. Yang ni good lah. Tapi kalau yang buruk ni zammun, zal mim zam. Jadi cela, sifat yang tercela. Ini is not good. Tak tahulah apa dalam bahasa Inggerisnya. Good lawannya apa? Not good lah kan. Mazmumah dengan mahmudah. Jadi sifat, kadang-kadang kita tahu melalui kita kata pengetahuan kita, di akal kita, kita tahu sifat mana yang baik, sifat mana yang buruk. Kita ambil contoh tadi, kebersihan. Kalau kita sebut tentang kebersihan, manusia ni dia memang suka, tenang, dia memang dekat, selesa kalau dengan kebersihan. Memang suka. Fitrah lah, fitrah manusia. Sebab kalau kotor, berbusuk, kita semua tak selesa, betul tak? Jadi, kalau kita sebut bersih, sifat itu ialah mencintai kebersihan ialah sifat yang baik. Maka kalau seseorang itu dia baru nak bermula ataupun baru nak berjinak-jinak istilahnya dengan sifat menjaga kebersihan, dan dia pun kita kata dia tahu benda tu baik dan dia pun nak cuba untuk mengamalkan menjaga kebersihan dengan baik, maka kita boleh tengok apa perbuatan dia kadang-kadang dia buat dan kadang-kadang dia tak buat. Gitu. Contohnya kalau kita tengok kadang-kadang dia nampak ada sampah di depan mata dia, kadang-kadang dia angkat. Dan kadang-kadang dia nampak sampah depan mata dia buat tak tahu saja. Sebab dia rasa macam malaslah nak angkat. Ini orang yang baru berjinak-jinak, yang belum sampai lagi tahap akhlak. Yang belum lagi sampai tahap watak. Akhlak ialah perwatakan, watak. Dia bukan baru bersifat dengan sifat yang baik. Okey, kita agak akademik sikit hari ni sebab biasa kita tengok perkara ini adalah perkara yang sama. Sifat dan akhlak biasa kita sifat perkara yang sama, sifat yang baik. Tapi kalau seseorang itu berwatak ataupun akhlaknya memang mencintai kebersihan, dia bukannya mengikut kepada rasa dia. Kan? Hari ni rajin, bersihkanlah. Kan? Esok rasa malas kan? Ini bukan sampah aku, sampah orang lain. Jadi dia tidak akan, kita kata, jadi naik, fluctuate atas dan ke bawah tentang kebersihan. Kalau seseorang itu sudah berakhlak dengan akhlak menjaga kebersihan, iaitu apa? Sudah ada dalam watak dalam diri dia, watak apa? Saya seorang yang bersih dan saya suka kepada yang bersih sahaja. Maka sahabat-sahabat, kita boleh tengok watak tersebut ada pada siapa. Kalau saya boleh memberi satu contoh, lihatlah kepada orang Jepun.
Mungkin saya sendiri tak pernah pergi Jepun. Tetapi kita membaca, kita mendengar bagaimana mereka menanam watak menjaga kebersihan daripada anak-anak tadi di bangku sekolah lagi. Sahabat-sahabat mungkin pernah sampai di sana. Peserta-peserta kita mungkin pernah sampai di sana. Dan mungkin peserta-peserta kita boleh tengok sendiri dengan mata kepala. Yang saya boleh lihat ialah antara suatu rancangan program, kalau dulu ditayangkan di TV Al-Hijrah, nama dia Khawatirus Syab. Dia rancangan orang Mesir ya, dalam bahasa Arab, tapi dia ada terjemahan lah. Jadi TV Hijrah pun beli. Bagaimana Khawatirus Syab, Ahmad Kushairi ni, dia memang sangat kritikal lah. Orang Muslim yang kritikal dia punya pemikiran dia. Dia Muslim yang memang Masya Allah, kalau dari sudut hadis-hadis semua memang terbaik lah. Nak katanya, dia kata dia pergi ke Jepun dan dia tengoklah dari sudut ada episod-episod, dan episod tadi tu berbeza-beza lah. Ada yang tentang kebersihan, ada yang tentang disiplin, ada yang tentang keselamatan, ada yang tentang bagaimana menghargai ataupun meraihkan orang yang istimewa kan, OKU dekat dalam negara tersebut. Tapi saya hari nak contohkan pasal kebersihan tadi. Kita boleh lihat dia sudah menjadi akhlak mencintai, ataupun kita kata watak, bukan sahaja cinta, tapi mereka sudah ditanam. Sebab tu bila sebut akhlak, sesuatu yang sudah sebati dalam diri. Dia bukan baru nak belajar, baru nak berjinak. Dan inilah yang sangat besar yang nak dibawa di dalam agenda Islam, bahawa yang kita nak wujudkan baru bukan sahaja orang yang baru mencintai kebersihan. Kita nak wujudkan sebenarnya bukan orang yang tahu bersih tu dicintai Allah. Innallah nisfu minad din syatr nisfu minal iman an-nazafah. Dalam kaul atau atharnya disebutkan sebagai sesungguhnya separuh daripada keimanan itu ialah kebersihan. Dalam taharah, iaitu kesucian, kita pun dah belajar masa awal-awal dahulu. Taharah syatrul, ataupun kita kata muqaddimah sahul ibadah. Kebersihan ini ialah penyebab ataupun kita kata muqaddimah untuk menjadikan ibadah kita tu ibadah yang sah di sisi Allah. Ibadah yang diterima, sah, maksudnya ibadah yang benar di sisi Allah. Solat kita mesti kena ada kebersihan, mesti kena ada taharah. Kalau tak ada taharah, tu kata balik, tak dapat apa-apa lah. Betul tak? Sebab syarat sah kepada solat ialah suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat kita semayang. Okey, itu solat. Dalam puasa kena ada taharah. Ya, dalam puasa kena ada taharah. Kalau kita tidak suci daripada hadas besar, maka kita rosak kita punya puasa kita. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain seperti haji. Ya, ibadah-ibadah nak masuk ke dalam masjid mesti kena ada taharah. Tak boleh hadas besar masuk dekat masjid, tak boleh haid masuk dekat masjid. Contoh lagi, kalau kita nak kita kata makan, pada makanan kita disuruh untuk makan makanan yang halal dan tayyibah. Halal, yang bersih, yang suci. Suci maksudnya perkara tersebut bukan makan makanan yang haram. Dan tayyibah, bukan sahaja suci tapi berkhasiat, baik untuk badan kita. Sebab tu kita tak makan katak, kita tak makan binatang-binatang yang keji, kan? Sebab apa? Disebut tu tayyibah. Binatang-binatang keji seperti zirafah. Zirafah dia tak ganas pun, kan? Dia tak ada pun kuku, dia tak ada pun gigi yang tajam, tapi haiwannya bersifat keji. Maksudnya dia bukan bersifat dengan sifat yang jinak, lunak seperti kambing, lembu, kerbau. Ni sifatnya lain. Kena jaga kita punya makanan. So nak kata sahabat-sahabat sekalian, apabila seseorang itu melihat adakah agama suruh kita menjaga kebersihan? Ya. Jawapannya pasti. Tapi bila kita tengok dari sudut praktikalnya, adakah kita sudah berakhlak dengan akhlak yang apa kita kata, akhlak watak menjaga kebersihan, watak cinta kepada kebersihan. Sungai kita lah yang paling banyak penuh dengan sampah, betul tak?
sungai di negara kita, negara Islam yang majoriti rakyatnya Islam. Ada pernah saya tengok satu cerita, satu petikan orang masa tu belum COVID lagi, pelancong naik basikal kan, dia ambil gambar sampah apa orang kata bertempiaran macam tu dekat tepi jalan. Tepi jalan. Tak kisahlah jalan kecil ke jalan besar, tapi jalan raya lah. Dia kata ini tak sepatutnya ada dekat Malaysia, dia kata. Malu, dia kata. Malu kita. Kan? Sebab orang kenal negara kita adalah negara-negara Islam. Negara kita negara yang seperti juga negara-negara Arab yang majoriti penduduknya Muslim, tapi kebersihannya berada pada tahap yang sangat-sangat rendah. Dan sahabat-sahabat, ini yang kita nak sebut beza di antara kita bersifat dengan sifat baik, sifat bersih, ataupun kita sudah berakhlak dengan akhlak menjadi watak dalam diri kita, watak orang yang pembersih. Jadi hari ini bila kita sebut tentang akhlak, akhlak ialah sesuatu watak yang sudah tertanam, yang sudah menjadi watak dalam diri kita, yang sudah menjadi karakter dalam diri kita. Tak kisahlah keadaan apa sekalipun yang datang dekat depan kita, kita kata stand kita adalah akhlak kita. Stand kita tadi, ini adalah prinsip, dia sudah menjadi satu dinding dekat dalam diri kita, bahawa that is my say. Ini adalah kita punya perkataan. Seorang lain tak boleh goyahkan. Ini akhlak. Ini suatu yang besar yang ada di dalam diri apabila seseorang itu berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan kalau kita pergi lebih kecil lagi, apabila kita tengok kepada tajuk kita, bagaimana kita nak berakhlak dengan akhlak yang baik apabila kita bersama dengan orang yang bukan lelaki yang bukan ajnabi. Akhlak di dalam akhlak bersama dengan lelaki ajnabi. Yang pertama, kita nak sebut dahulu siapakah lelaki ajnabi. Bila sebut lelaki ajnabi, teringat bahasa Hindustan kan. Ajnabi ada lagu kan, lagu pasal ajnabi. Bahasa Hindustan antara bahasa yang banyak basicnya ataupun sangat dekat dengan bahasa Arab. Jadi kita pun sudah difahami juga lelaki ajnabi ni iaitu siapa? Iaitu orang asing, orang luar. Dia bukannya orang kita, begitu. Kalau disebutkan masyarakat ajnabi, iaitu masyarakat luar yang dah datang dekat Malaysia. Dia orang luar lah, sama ada pelancong ataupun dia pendatang asing, itu semua ajnabi. Dan bila kita letakkan lelaki ajnabi kan pada gender tersebut, maksudnya lelaki tersebut dia ada dua, sama ada lelaki yang mahram ataupun lelaki yang bukan mahram, yang kita sebut sebagai ajnabi, tidak mahram. Okey. Mahram. Okey. Ingat tak dulu kita masa belajar kat sekolah, dia selalu sebut muhrim. Dia muhrim kamu ke? Ni nak betulkan sikit lah. Tapi saya rasa sahabat-sahabat pun mungkin kalau ada yang dah tahu tu bagus, cantik. Mahram dengan muhrim, dia dalam masyarakat kita dia terbalik lah. Contohnya, dia bangun dah dek. Okey. Mahram ke muhrim. Ejaan dia sama. Mahram dengan muhrim dalam bahasa Arab ejaan dia sama. Cuma beza dia pada baris. Kalau mahram, mim tu baris atas. Mahram. Kalau muhrim, mim, ha, ra, mim. Mim tu baris depan. Muhrim dan ra tu baris bawah. Muhrim. Mahram dan muhrim. Okay, yang ni mahram. Yang bawah ni muhrim. Okay. Apa bezanya? Dulu kita sebut muhrim, betul tak? Tu kita sebut muhrim ni, dia muhrim saya lah, begitu kan. Jadi sebenarnya muhrim ialah orang yang berihram.
Muhrim, orang yang pergi haji ataupun pergi umrah, dia berada dalam keadaan ihram. So ini adalah orang yang muhrim. Saya punya warna ni dah tak ni dah. Padahal baru beli je hari tu. Habis dah ke? Ihram. Nak gocak-gocak sikit. Okey. Ihram, muhrim. Tapi kalau mahram iaitu yang haram dikahwini. Haram dikahwini. So, yang haram dikahwini ini siapa? Yang ada pertalian darah dengan kita. Contohnya ayah kita, tu mahram kita. Abang kita, abang ataupun adik lelaki kita tu mahram kita. Pakcik kita, pakcik belah ayah kita, pakcik belah mak kita. Kan dalam bahasa Arab dia ada beza. Kalau pakcik belah ayah dipanggil ammu, kalau pakcik belah mak dipanggil khalu, khali ataupun ammi. So jadi dua-dua tu samalah, orang Melayu sebut pakcik. So yang itu kita tak boleh kahwini. Ataupun ada juga mahram yang itu mahram muabbad, mahram selama-lamanya. Ada mahram yang muakkad. Mahram muakkad macam adik-beradik kita lah, adik-beradik kita kahwin jadi suami adik-beradik kita. Kalau macam kita perempuan kan, jadi suami adik-beradik kita yang itu dikira sebagai mahram muakkad. Jadi mahram muakkad kita tak boleh kahwin selagi mana dia berkahwin dengan kakak kita, kita tak boleh kahwin dengan dia. Jadi mahram muakkad dia ada separuh-separuh lah. Kita tak boleh kahwin dengan dia. Tapi sebab dia muakkad, dia sementara, nanti katalah kalau berlaku apa-apa boleh saling tikar. Istilah kita, orang kita kan boleh saling tikar. Jadi bila boleh saling tikar, kita boleh berkahwin dengan dia, maka sekarang ini sewaktu kita mahram muakkad, kita tak boleh bersentuhan tangan dan tak boleh kita buka aurat kita di hadapan mahram muakkad abang-abang ipar kita. Mungkin isu ni mungkin akan berlaku tapi tak banyak sangatlah sebab tahun ni hari raya kita tak balik kampung, betul tak? Tapi katalah kalau semua adik-beradik duduk dekat KL jadi boleh berjumpa. Jadi katalah kalau sebelum ni kita salam abang ipar kita, sebelum ni kita tak pakai tudung depan abang ipar kita. Jadi kalau selepas ni walaupun dalam rumah, walaupun hari raya 2-3 hari duduk dekat rumah mak ke dan sebagainya, mesti kita menutup aurat kita, jangan bersalaman ya. Dan kerana ini adalah fiqahnya di dalam kita bergaul bersama dengan keluarga, ada dia punya had-had dia, kerana sahabat-sahabat inilah yang kita kata dosa-dosa yang kadang-kadang tak perasan yang kita lakukan kenapa sudah terbiasa. Payah ni. Nanti abang ipar kita pula kalau kita memang rapat dengan dia kan, kau ni dah kenapa tak nak salam aku? Macam tu kan. Bertahun-tahun dah salam, tiba-tiba tahun ni tak nak salam. Bertahun-tahun tak pakai tudung depan dia. Bertepuk tampar tapi tahun ni tiba-tiba nak pakai tudung. Kadang-kadang dia jadi berasa hati dan sebagainya. Jadi kena berhikmah lah. Sama ada nak salam, mula salam berlapik. Boleh, tak ada masalah. Mula salam berlapik ataupun letak tangan kat dada ataupun menggurau. Sebelum ni aku tak tahulah, sekarang aku dah tahulah. Macam tu contohnya kan. Maksudnya nak katanya kita cuba untuk dalam kehidupan kita ni, fiqah tadi kita nak pakaikan dalam kehidupan seharian. Apa yang ada dekat dalam buku ke belakang tu kan, apa yang ada dalam Quran yang kita baca, kalau boleh kita nak bawa bersama dalam diri kita supaya kita boleh kita kata menjalani kehidupan kita selari dengan apa yang disebutkan oleh syarak. Iaitu siapa syarak? Asy-syari' huwa Allah. Syari' iaitu yang meletakkan hukum syarak tadi, iaitu apa? Do and don'ts di dalam kehidupan kita, bukannya orang lain, bukannya kerajaan sahaja, bukannya pemimpin sahaja, tapi yang bagi tahu do and don'ts dalam kehidupan kita ialah asy-syari' huwallah. Nabi SAW menyampaikan asy-syari' tadi iaitu wahyu daripada Allah supaya Allah lebih tahu apa yang ada dekat dalam diri kita manusia. Kita kadang-kadang pun tak kenal diri kita. Walaupun kita ni bukan main lagi dah kan.
Daripada kecil sampai besar dengan kita, itulah hati itu duduk kat kita. Tapi kita tak kenal pun diri kita bagaimana Allah lebih mengenali kita. Masya Allah. Allah lebih tahu kita. Yang baik, yang buruk, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena tinggal, apa tandanya sahabat-sahabat. Kalau kita ikutkan akal kita ni, kita punya pemikiran kita, kadang-kadang kita rasa macam benda tu baik dan kita pun buat. Hakikat Allah kata benda tu tak baik. Ada orang dia buat apa tu kita kata buat kira-kira, calculator. Dia buat calculator. Sepatutnya perempuan ni kena bagi kebebasan. Kan? Kalau orang lelaki boleh pakai seluar apa orang kata bawah lutut, perempuan pun boleh pakai seluar bawah lutut. Kalau orang lelaki tak payah pakai tudung, perempuan tak payahlah pakai tudung. Bila dia buat macam tu, dia rasa dia baik. Tapi hakikatnya, bila Allah yang cipta kita, Allah lebih tahu di manakah kekuatan lelaki, di manakah kelemahan lelaki, di manakah kekuatan perempuan dan di manakah kelemahan perempuan, yang lebih tahu adalah Allah. Maka Allah suruh orang perempuan ini tutup aurat. Orang perempuan ini dia menutupi tempat-tempat yang boleh mendatangkan ataupun menaikkan syahwat kepada lelaki tadi, maka disuruh tutup dulu. Sebab daripada mata turun ke hati, betul tak? Bila dia tengok dan lihat, maka dia akan rasa terangsang. Dan bila dah turun ke hati, tak boleh nak cover lagi dah. Dia akan turun ke kemaluan dan akhirnya membawa kepada apa? Membawa kepada perkara yang paling keji dalam kehidupan manusia, ialah apabila seseorang itu berhubung badan dengan orang yang tidak ada ikatan perkahwinan. Ini sangat keji. Dia melibatkan benda yang paling besar, iaitu yang namanya keturunan. Keturunan ni sangat hebat. Keturunan ni Allah bagi jaga sungguh-sungguh. Kan, orang Malaysia, orang tak kisahlah orang mana-mana pun, kalau boleh kita memang nak jaga keturunan kita. Keturunan kita jangan terlibat dengan perkara-perkara yang jijik, yang keji. Sebab kalau tidak, ya Allah, susah. Sebab kita kumpulan tertutup ya. Jadi saya nak share sikit lah. Minggu lepas, 2 minggu lepas ke tak ingat lah. Tapi saya sahur lah dalam bulan Ramadan. Saya bersahur bersama dengan anak-anak yatim. Jadi kita ni memang rasa macam sayulah hati kan. Tengok anak orang kan duduk dekat asrama macam tu, rasa macam ya Allah, hai, anak aku dapatlah. Orang kata apa yang nak semua dapat kan. Mereka dalam keadaan yang sangat, ya asrama tu okey, tapi kita memang akan sedih lah. Jadi saya pun kita kata saya ni sampai sini memang melembutkan hati lah. Ya. Memang rasa macam nak nangis kan. Tapi bila berhubung dengan dia punya ketua ni lah rumah jagaan tersebut, mereka ada 4 rumah. Iaitu rumah yang pertama, rumah untuk anak-anak yang belum besar lagi, lelaki. Lepas tu yang kedua untuk yang perempuan. Dan yang ketiga, dia ada rumah untuk orang tua. So kira banyaklah pertubuhan ni dia cover. Untuk orang tua pun ada. Dan satu lagi rumah ialah untuk wanita yang dah terlanjur. Di bawah orang yang sama yang uruskan. Ibu yang sama yang uruskan. Jadi ibu ni kata, 4 rumah ni Ustazah, pening kepala saya. Dia kata macam tu. Dia kata kalau kita fikir, kita tengok zaman dahulu, dia kata, kan, kita pun sebutlah kan, jangan risau anak yatim ni Allah sayang, anak yatim ni ciri-ciri yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita rasa macam ya Allah, macam tu kan, kita nak cari keberkatan pada diri mereka. Ustazah, zaman ni tak lagi Ustazah. Saya kata kenapa? Dia kata itu. Dia kata anak-anak yatim ni Ustazah, zaman sekarang terlalu banyak sangat perkara-perkara yang kita rasa macam ya Allah, anak umur sekolah rendah dah terlibat dengan dadah anak yatim. Anak yang kita kata baru berusia tingkatan 2, 14 tahun, 15 tahun dah beranak dah. Beranak dah. Maksudnya dah disetubuhi dah oleh pakwa dia, oleh kawan lelaki dia. Itu tak kira lagi Ustazah yang kecil-kecil lagi dah merompak.
Kita tak kira lagi ustazah yang ambil gam, yang ya Allah, payah ustazah, payah dia kata. Dan adalah satu peristiwa yang Allah bagi kepada ibu ni. Allah bagi dia sakit teruk, masa tu kanser, dan memang anak-anak ni terus berubah. Anak-anak yang dia jaga ni dah puas dah nasihat dah, rupanya Allah bagi tu hidayah lah kepada anak-anak tadi, semua berubah elok perangai lepas tu. Sebelum tu ya Allah. Jadi saya pun bincang-bincang dengan ustaz kan, cakap apa penyebab dia? Dan kebiasaannya mereka ini, dia bukan anak yatim yang menjaga keturunan dan ibu dan ayah mereka ini kematian itu sahaja, tapi kebanyakan pada mereka ialah bermula dengan dosa orang dulu yang tak jaga mak ayah dia mungkin, ataupun atuk nenek dia. Diorang ni ramai yang anak luar nikah, anak pungut, anak tak tahu datang dari mana, keturunannya tak jelas. Allahu Akbar. Jadi bukan Allah yang zalim. Yang zalim siapa? Kita. Kita ni yang zalim. Kita ni yang tak letak yang Allah sebut di dalam kehidupan manusia. Ada 5 perkara utama yang sangat penting. Apa 5 perkara tersebut yang disebut sebagai maqasidus syar'iyah? Saya ni kan ya, saya ni dulu. Kita masa tak panjang. 11 sekarang 10.32, kita ada setengah 1 jam dia lagi. InsyaAllah kalau ada soalan boleh je. Sahabat-sahabat boleh tekan unmute mic. Kalau kita nak berbincang, ada soalan nak tulis kat ruangan komen pun boleh, tak ada masalah. 5 perkara. Yang perkara pertama, maqasid syar'iyah, iaitu tujuan syariah ini diberikan. Maqasid syar'iyah. Yang pertama, untuk menjaga diri ataupun menjaga nyawa. Yang kedua, menjaga agama. Yang ketiga, menjaga harta. Yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga maruah. Okey. Ini memang kena faham sungguh. Kita ni nak belajar syariah. Fiqh ni salah satu daripada syariah. Bila kita nak belajar syariah, dalam banyak hukum syariah ni ada banyak sangat. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus, ada yang sunat. Bila kita tengok kepada maqasid, iaitu tujuan syariah itu diberikan, semuanya akan diletakkan di atas 5 perkara ini. Okey. Yang pertamanya, apabila Allah tak bagi minum arak. Saya ambil contohlah kan, minum arak. Bila Allah tak bagi minum arak, sebenarnya Allah nak suruh kita jaga diri kita. Bila seseorang itu dia minum arak, akal dia akan jadi rosak dan kemudian dia bawa kereta, dia langgar orang ataupun dia sendiri pergi masuk dekat longkang. Allah nak suruh kita jaga diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Suruh jaga apa? Jaga diri. Supaya diri kita selamat. Supaya diri kita ini tidak terdedah dengan perkara yang mungkin. Hatta tak pasti lagi kena mudarat atau tak. Tapi mungkin tak terkena mudarat, mungkin terkena mudarat. Senang cerita macam kita lah, COVID-19 ni. Dan kita tak boleh nak balik rumah. Tak boleh nak balik kampung. Balik rumah boleh lah kan, balik kampung. Tak boleh nak beraya. Satu hari maksimum 5, bukan satu hari, satu masa maksimum 15 orang je dekat rumah kita dan sebagainya. Untuk apa? Memang tak confirm lagi dia orang ada wabak ke tidak, ada virus ke tidak, tapi berhati-hati. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukan, nak jaga diri. Okey? So, itu nombor 1. Nombor 2, nak jaga agama. Apa saja yang merosakkan agama yang ini perlu kita jaga. Sebab itu kita dalam kehidupan kita menjaga agama itu antara yang terpenting. Menjaga agama apa? Menjaga solat. Sesuatu yang apabila kita jaga, Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazaka. Kalau kamu jaga agama kamu, Allah akan jaga kamu. Kita kena jaga aurat sebab apa? Sebab Allah dia akan jaga kita.
Kalau kita tak jaga hak agama, kita tak jaga aurat kita, nanti kita akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dalam agama disuruh jaga. Contohnya dalam agama kita kena jaga harta pelhata lah. Ni agama solat lah, kita senang cerita pasal solat. Baik. Nombor 3, kita kena jaga harta. Harta kita kena jaga jangan berlaku itlaful mal, iaitu jangan merosakkan harta suka-suka hati. Ni anak-anak saya ni tengok telefon juga kan. Banyak tengok telefon tak? Anak-anak saya dia tengok telefon, kadang-kadang mereka buka ada video YouTuber, dia buat video tu create tayar, okey. Tayar tu memang dia akan melanggar barang-barang. Okey, dia melanggar barang. Contohnya dia letak kat situ Colgate ke kan, ubat gigi, dia akan langgar pakai kereta. Dia letak coklat, katalah coklat Cadbury ke, banyak dia letak, lepas tu dia langgar. Memang video ini mendapat tontonan yang sangat tinggi. Video merosakkan harta. Ada siapa yang dah tengok juga, dia jenis masukkan dekat dalam mesin ya. Katalah Lego dia beli mahal-mahal tu, dia unboxing, lepas tu dia masuk dekat dalam mesin tu. Jadi orang tengok, orang tengok sayangnya macam tu. Tapi orang akan tengok. Sebab orang rasa macam, kenapa dia buat macam tu? Dia dalam YouTube kita kena ingat, yang utamanya ialah view. Sebab view itu nanti akan menjadi ringgit, menjadi dollar and sen. Dia dapat bayaran. Jadi dia orang tak kisah dia orang buat apa. Sebab dia orang pun bukan Islam kan. Ada lagi tu unboxing telefon, iPhone. Unboxing terus masuk dekat mesin tu. Tak tahulah kalau dia tukar ke kan iPhone tu jadi daripada iPhone yang apa, iPhone yang dah lama ke sebagainya, wallahu taala alam. Tapi kalau tengok video tu memang betul. Sebabnya memang hancur dia tunjuk tu sampai benda tu hancur. Ini itlaful mal. Merosakkan harta. Islam tak ajar macam tu. Walaupun untuk buat video sekalipun, kita kena jaga konsepnya harta, kita kena jaga. Sebab dikala kita merosakkan harta orang lain, perlu harta untuk makan, untuk meneruskan kelestarian hidup. Sebab itu dalam harta ini ada banyak prinsip dalam harta. Antara prinsip dalam harta, jangan monopoli. Kalau kita pergi lebih besar lagi ibu-ibu, antara isu yang saya pernah orang tanyakan soalan tersebut kepada Bank Islam, nama pun Bank Islam kan, jadi orang tanyalah soalan tu pada Bank Islam. Apa Bank Islam buat? Harga rumah tak terkawal kan, sangat melambung tinggi. Macam mana orang rakyat Marhain tak boleh nak beli rumah? Maka Bank Islam kata, ini isu berpuluh tahun dah bincang, yang tak jumpa jalan penyelesaian. Kerana apa? Berlaku di dalam hartanah, terutama dekat Kuala Lumpur, bandar-bandar besar di Selangor, Kuala Lumpur, ialah ada kita kata rumah ini adalah keperluan. Aset ini adalah keperluan. Tetapi di sana ada dia punya monopoli pada harta tersebut. Sehingga seorang mampu untuk membeli mungkin 300 pintu. 300 pintu, maksudnya 300 biji rumah. Dan kemudian bila dia dah pegang, mereka akan menaikkan harga tersebut. Kalau kau nak, kau kena beli dengan harga ni. Maka bila jadi bubble-bubble yang besar macam ni di dalam hartanah, mereka memang seronok lah. Mereka untung berjuta-juta, tak payah kerja lain. Jual hartanah sahaja. Kan? Tak payah kerja lain. Kita ni bukan main lah, kerja pagi masuk pukul 8, keluar pukul 5. Yang dapat setahun sekali. Orang kita punya pendapatan setahun sama dengan pendapatan sekali jual rumah untuk orang yang jual hartanah. Sebab tu dia orang tak payah kerja lain. Dan sahabat-sahabat, inilah bubble istilah ni yang berlaku di dalam hartanah. Sebab tu harta sepatutnya dimiliki untuk keperluan, bukan lebih. Bukannya kita open macam tu, akhirnya sebahagian pada orang terlalu kaya, dan kebanyakan manusia di Kuala Lumpur ini, terutama orang Islam, duduk di mana? Di flat-flat yang sangat-sangat sempit. Di rumah yang ada 2 bilik.
Ui, berderet berapa banyak keluarga orang Islam dekat di BKL, rumah-rumah PPR. Berapa banyak orang Islam duduk dekat rumah-rumah yang terpencil walaupun di atas bumi sendiri, tanah Melayu, di atas tanah orang Melayu. Kenapa berlaku ni harta tidak dijaga, tidak di interpret ataupun diuruskan mengikut cara Islam. Sebab tu Islam tidak boleh bagi manipulate. Islam tak boleh tak bagi orang buat mengambil harta orang lain tanpa hak, tak boleh ambil riba, tak boleh menipu, tak boleh macam-macam. Ini semua untuk menjaga harta. Baik, kita pergi kepada tajuk kita hari ini iaitu keturunan. Kenapa Allah tak bagi orang perempuan dengan orang lelaki ini dia buat suka hati je bila dia bersama dengan yang rakan lain jantina dan dia bukan mahram. Kita dah sebut tadi, kena clear dulu. Yang kita sebut hari ini ialah bukan yang mahram tapi yang bukan mahram, iaitu ajnabi yang kita tak boleh kahwini. Tak boleh kahwini. Yang kita boleh kahwini, terbalik. So untuk menjaga apa? Maqasidnya untuk menjaga keturunan. Saya pergi balik kepada cerita, patah balik cerita dekat rumah kebajikan tadi. Saya tak nak sebutlah rumah mana sebab saya dah cerita ni kan. Jadi, ibu-ibu, bila dilihat, ibu tadi kata, bila lihat kepada kenapa perkara itu berlaku, kenapa anak-anak ni tak seperti anak-anak yatim yang macam kita kenal zaman dahulu. Kerana anak-anak yang yatim yang sebelum ini kita kenal, ayahnya meninggal, mak dia meninggal, dia kita kena ingatlah anak yatim ni yang kehilangan ayah untuk manusia. Kalau untuk haiwan, anak yatim ialah yang kehilangan ibu, begitu. Okey, sebab yang bagi nafkah pada haiwan ialah ibu dia. Ayah dia buat tak tahu dia, tak kenal pun anak dia. Tapi kalau manusia bagi nafkah, ayah. So jadi bila seorang anak yang belum baligh dan dia kematian ayah dia, maka dikira sebagai yatim. Tapi kalau dah umur 63 tak jadi yatim lah ya. Kalau melainkan nama dia Rais Yatim. Okey. Jadi sahabat-sahabat, bila dia tak jaga keturunan, dan mungkin yang tak jaga tu generasi atas dia, mak ayah, ataupun yang tak jaga tu atuk nenek dia, akhirnya dia ada suatu, kita kata apa, asal yang sangat buruk. Yang asal buruk tadi ni menjadikan anak tadi dekat dengan perkara-perkara yang rosak, dekat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kenapa? Asal dia tu. Sebab tu Allah suruh kita jaga keturunan. Jangan suka-suka hati dengan suami orang. Tak kisahlah kita dah kahwin ke, kita anak dara ke. Sebab kisah hari ini, bukan sahaja orang yang kahwin yang curang. Yang bukan sahaja yang tak kahwin yang curang. Hatta mak orang dah ada anak. Ada anak. Selingkuh kalau dalam bahasa Indonesia. Curang dengan suami orang. Kenapa? Ada pelbagai kemudahan di luar kita yang akan menyebabkan orang nak buat benda buruk itu sangat mudah. Namun, bukan sahaja perkara itu yang menjadi tonggak utama, tapi tonggak utama ialah hati yang bertakwa. Sebenarnya kalau kita ada hati yang bertakwa, kita duduk zaman mana sekalipun, kita akan selamat. Apa buktinya? Jom ibu-ibu, kita soroti sejarah Sayyidatina Khadijah At-Tahirah Al-Kubra. Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah ini hidupnya, kan dia berkahwin dengan Nabi pada umur dia, usia dia 40 tahun dan Nabi berusia 25 tahun. Maksudnya dia lahir dahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kehidupan dia, masa dia muda-muda kecil-kecil lagi tu, zaman apa? Zaman jahiliyah. Dan nobat ataupun kita kata anugerah, gelaran yang diberikan kepada Sayyidatina Khadijah At-Tahirah, iaitu apa? At-Tahirah yang suci, Al-Kubra yang besar. Sayyidatina Khadijah yang besar, yang hebat kalau sebut dekat dalam bahasa ni, bahasa kita yang hebat. Dia dapat gelaran tersebut daripada dulu lagi, bukan selepas berkahwin dengan Nabi.
Subhanallah. Ini contoh ibunda kita, ibunda orang mukmin yang Allah bagi contoh, lahir hidup pada zaman jahiliah, zaman yang penuh dengan kerosakan kepada wanita. Zaman itu wanita macam mana perangai dia? Wala tabarrujna tabarrujan jahiliyatil ula. Pada zaman tersebut, sehingga Allah nukil dalam Al-Quran, jangan kamu tabarruj seperti zaman tabarruj orang jahiliah dulu, Allah kata. Sebab mereka ini, kerosakan suatu bangsa itu bermula daripada rosaknya wanita. Kalau kita nak jaga bangsa tersebut, jagalah wanita tersebut. Sebab tu disebutkan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Rasa macam berpidato pula pagi ni. Pemuda harapan bangsa, sebab pemuda lah yang akan boleh membawa, mengorak langkah negara kita untuk pergi lebih jauh. Ataupun negara kita nak patah balik ke, di tangan pemuda. Tetapi tiangnya siapa? Tunggak. Tiang ni apa? Tunggak lah. Tunggak negara ialah pemudi. Wanita. Kalau tiang ni habis, tak ada harapan lah orang lelaki nak pergi depan ke pergi belakang. Tak ada harapan lah sebab apa, tiang habis, hancur. Bukan ke belakang, turun, jatuh bawah, musnah. Kiaskan pada rumah kita. Kita bawa isu ini di dalam kelompok yang lebih kecil, tadi negara, kita ambil rumah. Dan kalau kita nak rumah kita ini menjadi rumah yang syurgawi, rumah salihah, rumah yang penuh dengan suasana yang baik, rumah tarbawi, macam-macam nama kita boleh bagi nama rumah kita. Bincang dengan suami, bang, kita nak bagi rumah kita ni nama apa? Teratak bahagia. Gitu, sedap nama kan. Ataupun nak bagi nama Villa Syurga. Sedap juga kan. Nak bagi nama rumah tarbawi, iaitu apa? Rumah tarbiyah, rumah tarbawi. Nak bagi nama apa? Rumahku syurgaku, boleh, tak ada masalah. Apa dia punya tiangnya? Apa dia punya gear dia yang utama? Switch dia di mana? Pada ibu-ibu sekalian. Jadi kenapa saya suka? Saya pun wanita dan saya suka, walaupun kita nampak kelompoknya kecil berbanding dengan lelaki. Kalau ustaz-ustaz ni kelompoknya besar sebab ustaz dia akan ceramah pada lelaki dan perempuan. Ni dari sudut marketing lah, marketing ustaz dengan ustazah. Tapi bukan marketing nak jual barang. Dalam ustaz-ustazah pun kena buat marketing juga. Tapi marketing untuk jual apa? Nak marketkan Allah, nak marketkan Nabi, nak marketkan Islam. Kita nak bawa dalam jiwa masyarakat kita bahawa i'lan yang paling besar ialah i'lan tentang agama. Bukan iklan nama saya. Saya bukan nak market diri saya. Saya pun tak kisah pun kalau saya orang tak kenal. Saya tak nak pun cari publicity tu. Bila saya masuk rancangan Ustazah Pilihan dulu, kalau ada ibu-ibu yang pernah tengok lah 10 tahun lalu, punya lama dah, tua dah saya ni. 2011, tahun ni 2021, tepat 10 tahun. Orang semua tanya, awak ni masuk rancangan ni nak cari publicity lah. Sebabnya itu pun memang, kalau kita ikutkan, memang rancangan reality TV kan. Untuk publicity ke? Kalau tanya pada saya tak perlu pun publicity. Saya tak perlu publicity. Tapi kenapa saya nak join? Ataupun bila wartawan tanya, kenapa awak nak join rancangan ini? Kan? Apa awak punya harapan? Nak menang ke? Kalau menang dapat duit kan. Saya dapat nombor 2, dapatlah 17,000. Tapi dah habislah duit tu. Nak kata ni ibu-ibu, apa matlamat kita? Orang tanya, kandidat ni 11 orang, apa matlamat kamu masuk rancangan reality TV ni? Maka saya kata, saya tak nak market diri saya, tapi saya nak marketkan agama. Yang saya nak bawa naik daripada rancangan tersebut ialah supaya orang kenal Islam. Orang kenal dakwah, orang kenal Quran, orang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak market. Sebab apabila kita bawa agama tu yang akan Allah orang julang. Dan kita ini berharap kepada redha Allah. Dan saya tak berharap pun kepada jumhur, saya tak berharap pun kepada publicity. Orang kenal saya tak berharap pun. Tapi matlamat saya ialah
Allah. Dan sahabat-sahabat, bila kita tengok ustaz dan ustazah, dia punya market dia siapa? Kalau bezalah dia letaklah kan. Kami diberikan tugasan, okey, apa market kita? Kita kena kenal market kita. Kalau ustaz, market dia luas. Orang perempuan pun dengar ustaz cakap, orang lelaki pun dengar ustaz cakap. Tapi kalau orang perempuan, ustazah, market dia kecil. Sebab dia orang lelaki dia susah nak dengar ustazah cakap. Sebab nanti dia ada macam-macam lah dekat pemikiran dia. Nanti orang kata kita gatal lah, tak boleh nak apa orang kata, fokus lah, sampai ada ustaz-ustaz yang kata haram dengar ceramah daripada ustazah. Sampai macam tu sekali. Sebab apa? Nanti yang dia tengoknya, comelnya Ustazah Asma Harun ni. Dia takut macam tu. Kan? Nanti ilmunya tak masuk pun. Yang masuknya apa? Kecomelan dia. Itu bini orang tu, dia kata. Ustaz tu kata. Wallahu ta'ala alam, masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi, sahabat-sahabat, walaupun ustazah ini kecil, dia punya marketnya hanya wanita, tidak kepada lelaki dan wanita, tapi saya sangat rasa inilah wanita yang menjadi tunjang kepada keluarga. Kalau ibu-ibu boleh membawa ruh tarbiyah dalam rumah, ruh Al-Quran dalam rumah, boleh membawa ruh mencintai sunnah di dalam rumah, inilah yang akan ada di dalam anak-anak kita. Ruh menjaga syariat antara sebagai seorang Muslim dan Muslimah, faham sungguh, inilah yang akan keluar generasi yang akan datang, generasi yang bukan sahaja belajar agama, tetapi generasi yang mempraktikkan agama. Ada orang dia ahli agama sebab dia bercakap agama, tapi ada orang yang dia bukan bercakap agama tapi dia mempraktikkan agama. Jadi ibu-ibu, sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, hari ini kita tahu bahawa kenapa Allah suruh jaga betul-betul keturunan, kerana terlalu besar sangat. Bersepah rumah-rumah kebajikan hari ini yang asasnya tak lain tak bukan semua asas benda yang sama. Dan apa yang berlaku adalah benda yang sama. Anak didera ke berasal daripada apa? Dia benci dekat power dia dulu yang merogol dia, bukan merogol lah, zina dengan dia, dah tak bertanggungjawab sampai sekarang dia benci dengan budak tu, dia pukul budak tu. Ini ada pertubuhan rumah perlindungan yang dekat dengan rumah saya ni kat Ceras. Budak-budak dalam tu kalau tengok kan benjol sana benjol sini, budak-budak yang kena hentam, kena dera dengan ibu dan ayah. Yang dera ibu ayah bukannya cikgu taska. Ibu-ibu, sahabat-sahabat, sebab tu memakai syariah untuk menjaga keturunan ni sangat utama. Jom kita pergi kepada apakah maksud ataupun apakah yang kita nak jaga, akhlak apa yang kita nak bawa di dalam menjaga hubungan kita dengan lelaki dan perempuan. Okey. Sebelum nak masuk tu, kita sebut dulu bahawa dalam satu bila kita sebut sebagai menjaga pencampuran, ada benda yang haram yang kita tak boleh buat. Nombor satu, akhlak antara lelaki dan perempuan, iaitu yang kita tak boleh lakukan ialah khalwat. Okay. Saya sebut dulu, kejap lagi baru kita terang. Yang kedua, apa akhlak yang kita kena ada apabila kita berhadapan dengan lelaki? Yang kedua adalah kita kena menjaga aurat. Okay, aurat kena jaga. Yang ketiga, kita kena menjaga dari sudut pergaulan ataupun percakapan kita. Percakapan, lentuk gaya bahasa kita, body language kita. Yang tu ada dia punya akhlak yang perlu kita letak dekat dalam diri kita, dan bukan kita tahu saja, macam yang kita sebut awal tadi, dia sudah menjadi akhlak, yang ini maksud dia dah jadi watak dah. So tak payahlah orang cakap, janganlah kamu cakap lembut-lembut dengan lelaki tu. Tak payah. Sebabnya kita kalau depan lelaki dia, kita terus ada dah sifat tersebut. Sebab apa? Akhlak sesuatu yang sudah ditanam. Bukan baru nak semai,
tapi sudah ditanam dan sudah membesar menjadi pokok di dalam diri kita, iaitu bila kita depan lelaki, kita akan bercakap dengan cakap yang baik. Yang keempat, apa yang perlu ada kepada wanita dan lelaki ialah perlu ada perasaan malu. Perasaan malu. Dan malu ini dengan perbuatan, juga malu tadi dengan perkataan. Dua-dua itu ada sifat malu tu. Okey? Baik, yang kelima ialah dan yang terakhir, apakah akhlak antara lelaki dan perempuan, iaitu dia menjaga batasan. Jangan terlebih daripada batas. Okey, tak boleh lebih lah. Baik. Khalwat. Ya, sebelum tu saya ambil ni kejap. Tak apa, ambil kat sini je lah. Kejap ya. Terudan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qasas ayat 23. Okey, boleh cari surah Al-Qasas ayat 23. Saya nak baca sikit ayat ni. Ayat 23. Okey. Terjemahan. Alamak, bahasa Inggeris pula. Terjemahan bahasa Melayu surah Al-Qasas ayat 23. Okey, saya nak tengok, boleh tak saya nak share? Saya share screen pada ni. Boleh. Okey. Jadi sahabat-sahabat, jom kita tengok. Senang kan? Dah boleh share kat sini, jadinya tak payah tak Quran pun tak apa. Saya besarkan sikit. Okey, ini kita bawa ke sini. Baik. Okey. Surah Al-Qasas ayat 23. Kenapa kita nak baca ayat ini? Kita nak baca ayat ini menunjukkan kalau kita cari dekat dalam Quran, macam mana perempuan berakhlak dengan lelaki ajnabi. So nak cari dekat ayat mana? Nak cari kisah apa? Saya bagi tahu, kita bawa satu kisah yang sangat besar. Sebenarnya kisah ini tentang dua orang anak Nabi Shu'aib ini, dia ada banyak ibrah. Ibrahnya antaranya bagaimana perempuan itu, yang pertama hukum perempuan bekerja. Yang kedua, bagaimana pencampuran ataupun apabila perempuan dengan lelaki ni ada di tempat kerja, bagaimana cara dia, SOP dia macam mana. Lepas tu yang ketiga, apakah akhlak perempuan yang perlu ada pada diri perempuan dalam kisah ini juga. So kita nak tengok ya. Dalam kisah ini, kalau kita baca awal sikit sebelum ayat 23 ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma tawajjahatil qa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. صدق الله العظيم. Surah Al-Qasas ayat 22. Dan setelah ia meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju ke negeri Madian, berdoalah dia dengan berkata, mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan jalan yang benar bagiku. Ayat 23, dan ketika dia sampai di telaga air di negeri Madian,
Ia dapati di situ sekumpulan orang lelaki sedang memberi minum binatang ternakan masing-masing. Ia juga dapati di sebelah mereka ada 2 orang perempuan yang sedang menahan kambing-kambingnya. Dia pun bertanya, apa hal kamu berdua ni? Mereka pun menjawab. Perempuan tu, 2 orang tu menjawab, kami tidak memberi minum kambing-kambing kami sehingga penggembala-penggembala itu membawa balik binatang ternak mereka masing-masing dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya. Sahabat-sahabat, kisah ini ialah kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang ia tadi semua tu, ia bawah ni ia kan. Ia ini ialah merujuk kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tempatnya di Mesir. Ingat tak? Piramid kat mana? Kan? Firaun kat mana? Mesir. Nabi Musa ni dia tengok ada 2 orang lelaki bergaduh dan dia tengok salah seorang tu daripada kaum dia, bangsa dia iaitu Bani Israel. Dia pun pergi tengok orang yang bergaduh tu, dia pun pergi tamparlah daripada musuh kepada Bani Israel tadi tu iaitu daripada kaum Firaun. Nama dia apa? Kaum Firaun ni nama dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlupa pula nama dia. Bangsa Firaun ni Qibti, ingat dah. Mariatul Qibtiyah, ingat tak? Mariatul Qibtiyah, gundik Nabi kan, yang Raja Mesir bagi hadiah pada Nabi. Jadi bangsa Qibti tu bangsa Firaun lah. Okey. Jadi dia nampak orang tadi dia dah nampak tadi musuh tadi, maka dia pun tampar, memberi tamparan. Bukan tamparan wanita, tamparan Nabi Musa. Bagi tamparan Nabi Musa kepada orang Kipti. Tadi orang Kipti tu mati. So jadi Firaun marahlah. Sampai dah khabar kepada Firaun dan dia pun nak diserang lah. Bila nak diserang kepada Nabi Musa, ada orang lelaki dia kata, pergilah, kamu selamatkan diri kamu, pergi hijrah, pergi jauh daripada bumi Mekah. Maka sampailah dia meninggalkan Mesir dan menuju kepada negeri Madian. Madian ni jauh lah. Orang kata macam nak keluar dah daripada Mesir. Dia bukan nak keluar, memang dah keluar dah daripada Mesir. Dia apa orang kata, dengan Laut Merah tadi tu dipisahkan Madian dengan kota Mesir tadi dengan Laut Merah. Dan dia pun berdoa, dah duduk sana sampai dekat Madian, tak ada rumah, tak ada keluarga, nak makan apa, dia pun doa kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat, kalau siapa yang nak doa ni boleh. Ini doa Nabi Musa AS. Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang benar. Kan kita dalam kehidupan kita kadang-kadang berjalan dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang rasa macam tak tahulah apa benda yang aku buat ni betul ke tak. Boleh doa dengan doa ni. Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ya Allah, tunjuk jalan yang benar ya Allah. Ni bagus. Doa ni doa warid daripada Quran. Oi, subhanallah, doa yang sangat-sangat indah. Dan kata Syekh Syarawi Syekh Syarawi dia kata ayat ini kalau siapa yang tak ada jodoh boleh baca. Cepat cantik. Ayat jumpa jodoh rupanya. Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Selepas Nabi Musa baca doa ni, masa tu Nabi Musa duduk dekat bawah pokok, dan kemudian lepas baca doa ni, terus Nabi Musa diberikan jodoh. Kan Nabi Musa berkahwin dengan salah seorang pada anak Nabi Syuaib tu, yang 2 orang perempuan tadi tu. Allah bagi jodoh, Allah bagi rumah, Allah bagi tempat makan, Allah bagi kerja. Subhanallah. So jadi kalau anak kita lama sangat membujang, lama sangat menganggur, tak ada kerja, baca doa ni. Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Okey, jom kita tengok yang kedua. Ayat 23. Dan ketika dia sampai kat telaga itu, bila sebut iaitu tempat yang ada air. Tempat yang ada air ni telaga lah. Di mana kota Madian tadi, dia nampak ummatan minan nas. Ramai ni orang lelaki. Kan? Sedang memberi minum kepada binatang-binatang dia. Kecuali dia tengok kat ujung tu ada 2 orang perempuan. Nampak bawa kambing tapi tak nampak pun nak bagi kambing dia minum. Maka dia pun tanya, kamu ni buat apa? Qala itu berkata. Siapa yang berkata? Nabi Musa. Ma khatbukuma. Kamu buat apa ni? Qalata tadi qala sebab seorang, iaitu Nabi Musa seorang. Bila ada alif hujung ni,
menunjukkan dua orang bercakap. Iaitu siapa? Anak Nabi Syuaib. Qalata, maka berkatalah mereka, la naski. Kami tak maulah nak bagi anak pula kambing kami minum. Hatta ni maksudnya sehingga. Dia maksudnya ada dia punya nihayah. Kami memanglah datang sini nak bagi minum kambing kami, tapi kami takkan bagi kambing kami minum sehinggalah mereka semua settle. Subhanallah. Sehinggalah orang-orang puak-puak lelaki tadi tu settle dah mengurumuni telaga air tadi, barulah kami akan pergi. Wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami bukan orang muda, ayah kami orang tua dah. Kabir ini bukan gemuk dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab disebut kabir ni ada banyak maksud. Maksud kadang-kadang hebat, dan syaikhun kabir juga maksud dah lanjut usianya. Sahabat-sahabat, ini suatu peristiwa daripada Quran yang ajar kepada kita, subhanallah, how we react apabila kita bersama dengan orang lelaki ajnabi. Kita jangan duduk terhegeh-hegeh, kan? Depa duduk kat satu meja, kita pun nak tarik kerusi duduk sekali. Padahal tengok ya, sekarang ni istilahnya apa? Dua orang perempuan ini pergi mencari rezeki. Maksudnya apa? Keperluan kehidupan. Ayah dia dah tua, mereka terpaksa keluar cari rezeki. Maksudnya yang pada hari ini, kalau kita tidak ada keperluan, tapi kita duduk sekali, melepak sekali dengan orang lelaki, ini bukan akhlak wanita muslimah. Sorry to say. Setakat yang kita nak buat adalah apa? Untuk minum, untuk makan, lepak. Ini keperluan ke? Tak, ini kehendak. Boleh lepaklah dengan orang perempuan. Tak boleh lepak dengan orang lelaki. Kan? Ini bukan akhlak orang Islam. Sorry. Minta maaf kalau kita sebelama ni memang kita ada BFF ataupun kawan-kawan lelaki. Sebab sekarang ni macam-macam kan. Pada sebelum kita PKP hari tu, memang dah ada geng-geng basikal. Geng-geng basikal ni kalau ikutkan kumpulan-kumpulan yang campurlah lelaki perempuan. Kalau saya sorry lah, memang saya tak join lah. Saya tak join. Sebab apa? Kita nak beriadah kan dengan basikal tonggik sebagainya. Belakang kita pula mungkin akan jadi kita duduk depan, akan jadi kita duduk belakang. Allahu Akbar. Di manakah malumu, wahai wanita? Malumu mahkota yang tidak perlukan singgasana, tetapi ia berkuasa menjaga diri dan nama. Wahai putriku sayang, kau bunga terpelihara. Mahligai syurga itulah tempatnya. Malu yang ada pada diri wanita ini, dia adalah suatu tempat, suatu kedudukan yang menjaga diri kita. Kalau wanita, kita tak cerita pasal orang yang bertelanjang di tengah jalan. Tapi kita bercerita tentang kehidupan. Kita bercerita tentang keadaan realiti kita yang mana kita hidup pada hari ini. Adakah kita sudah beramal dengan akhlak Quran? Adakah kita sudah merasai yang kita sebut tadi itu, akhlak itu bukan sekadar baru nak semai. Malu tu bukan baru nak semai dalam jiwa, tapi dia dah pasak dah dalam jiwa kita. Bagaimana malunya dua orang anak Nabi Syuaib ni. Malunya dia, tingginya maruah dia, walaupun dalam keadaan nak bagi kambing makan. Kalau tak bagi, tak makan pula, minum. Kalau tak bagi kambing minum, jawabnya mereka tak akan ada sumber untuk kehidupan. Subhanallah, dalam kala itu pun dia meletakkan malu itu suatu penyebab yang menyebabkan dia tak pergi pun dekat tempat telaga air itu. Kerana malu yang ada dekat dalam diri mereka. Kalau tengok lagi pada ayat 25.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Sadaqallahul Azim ayat 25. Ayat ni cerita ni dia panjang kan. Tapi kita nak ambil yang kena faham dulu cerita dia secara umum dan kemudian apa yang kita nak ambil. Ni malu lagi yang ada pada diri dua orang anak Nabi Shu'aib. Kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu, memberi minum binatang ternak kami. Maka ketika Musa datang mendapatkannya dan menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku mengenai dirinya, berkatalah orang tua itu kepadanya, janganlah engkau bimbang, engkau telah selamat daripada kaum yang zalim itu. Jom kita tengok ceritanya. Mereka ini, dua orang perempuan ni, bila dia dah dapat Saidina Nabi Musa pun tolong bagi minum air dan kemudian dia pun rasa seronok sangat. Kalau biasanya, kebiasaannya lah kan, dia orang akan tunggu sampai habis turn orang-orang lelaki tu bagi minum air kepada kambing mereka, baru mereka bagi. Jadi, dia orang ni akan pergi awal sangat dan akan balik lambat sangat. Hari tersebut, mereka balik awal. Bila dia balik awal, Nabi Shu'aib tanya, awak kalian balik awal? Kalian hampa. Awak hampa balik awal. Kan? Kenapa hari ni balik awal? Maka dia pun ceritalah dekat ayah dia. Wahai ayah, sesungguhnya ada orang lelaki yang dah tolong kami. Tolong kita bagi air untuk kambing-kambing kita minum. Itu yang kami settle kerja, kami balik awal. Subhanallah, ayah dia kata kalau macam tu, orang yang buat baik, waqassa alaihil qasas. Dan kita kena buat baik balik pada dia. Ni bukan kisah yang balas bunuh tu. Ini maksudnya qassa itu maksudnya kalau orang buat macam tu pada kita, kita kena buat macam tu pada dia. What you give, you get back lah macam tu kan. Kalau orang tu bagi kita baik, kita bagi dia benda baik. Kalau orang bagi kita buruk, kita bagi benda buruk. Itu maksudnya qassa. Jadi Nabi Shu'aib nak panggil balik orang lelaki tu, kita nak buat baik pada dia. Maka salah seorang ihdahuma, datanglah anak dia ni, salah seorang ni kepada Nabi Musa. Datang balik dekat tempat yang bagi minum dekat kambing tadi. Tamshi, dia berjalan dengan tersipu-sipu malu. Al-istihya. Allah. Padahal datang tadi nak membawakan arahan daripada ayah dia. Nak suruh datang rumah. Masa tu tak boleh telefon dah. Tak boleh telefon. Jadi kena datanglah secara fizikal. Jadi bila datang, nak bagi tahu tadi, segan-segan nak bagi tahu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah kami, Abi, ayah saya ni jemput kamu untuk datang sebab ayah kami nak balas apa yang kamu nak bagi ajra, nak bagi ganjaran dengan apa yang kamu saqaita, yang kamu bagi minum kepada kami tadi. Kepada kami tu maksudnya kepada binatang ternakan kami lah. Nak kata sahabat-sahabat, sehingga dalam kisah menceritakan bahawa mula-mula yang tahu rumah adalah anak kan. Sebabnya anak Nabi Shu'aib nak bawa Nabi Musa pergi ke rumah. Dan kemudian bila berjalan tu tersingkaplah kakinya. Jadi Nabi Musa ni nampak aurat kaki anak Nabi Shu'aib, maka dia pun kata, kamu berjalanlah di belakang, biar aku yang berjalan di hadapan, dan kamu pun bagi tahulah kan. Kalau nak ke kanan ke nak ke kiri ke, nanti saya ikutlah arahan tu. Maka dia berkata, okey. Nampak tak? Bagaimana menjaga aurat, menjaga batasan, berjalan ataupun bergaul dengan perasaan malu. Akhlak-akhlak ini sudah kita kata apa, sudah kuat, sudah begitu hebat di dalam hati dua orang anak Nabi Shu'aib alaihissalam.
Jadi sahabat-sahabat, kalau kita kata kita baca Quran, sepatutnya kita baca dan amal Quran. Kalau kita baca, dia akan jadi ni je lah. Hari ni kalau kita tengok dalam Ramadan, ramai orang yang boleh khatam Quran. Kita tak ceritalah orang yang jauh pada Quran tu lagi kalau boleh tak naklah jadi macam tu. Dan golongan yang kedua, dia baca Quran. Tapi dia masih lagi tak faham apa dia baca. Golongan yang keempat, dia baca Quran. Dia faham tapi dia tak beramal pun dengan apa yang dia baca. So kita nak jadi golongan yang macam mana? Kita tak nak yang pertama saja, kita tak nak yang kedua saja, tapi kita nak yang keempat, iaitu golongan yang boleh baca Quran. Baca Quran ni penting. Baca Quran jangan tinggal. Baca Quran penting, nak baca, nak faham, nak beramal. Nak baca, faham, dan kita nak beramal dengan apa yang kita baca dan kita faham. Okey? InsyaAllah. So jadi sahabat-sahabat, alamak mati pula yang ni ya. Yang ni. Tapi tak apa. Tapi tak boleh. Ini mana? Kenapa dia tak hidup? Sekejap ya. Saya punya speaker ni. Oh, dia terkeluar. Patutlah. Okey, dah boleh dah. Okey. Okey. So sahabat-sahabat, kita habis pada cerita tu. Saya nak cerita pasal khalwat. Untuk sebagai seorang wanita yang apabila kita bersama dengan orang lelaki, akhlak kita jangan melakukan khulwah. Dalam bahasa Melayu, khalwat dia T tu dia akan jadi H tu dia jadi T. Macam solah lah, sebenarnya solah bukan solat. Tapi tak apalah, orang Melayu dah faham dengan solat, kita cakap solat je lah. Cakap solah nanti tak faham. Solah ni apa? Salahuddin Al-Ayyubi ke apa kan? Kita tak faham. Jadi khalwat ataupun khalwah, kalau kita tengok Nabi SAW berkhalwah pada umurnya 40 tahun sebelum Nabi dapat wahyu. Betul tak? Yang khalwat itu maksudnya sama juga lah, iaitu bersendirian. Tapi khalwat yang kita maksud di sini ialah tidak berlaku bersunyi-sunyian di antara lelaki dengan perempuan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tertutup, yang memungkinkan tidak aman untuk dia memungkinkan keamanan untuk mereka melakukan perkara yang di luar daripada sepatutnya. Okey? Boleh sekali lagi? Khalwat ialah bersunyi-sunyian di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan di tempat yang tertutup, yang membolehkan mereka untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya, bercumbu, berpelukan, menanggalkan pakaian dan akhirnya melakukan perbuatan yang maksiat, yang dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh, bukan kalau boleh, jangan kita buat, hukumnya ialah haram khalwat di antara lelaki dan perempuan. Jadi di mana pun kita make sure supaya, contoh kalau macam kita pekerja kan, kita pekerja dan kita nak masuk bilik bos kita ataupun kita secretary, kita kerani, kita setiausaha, kita selalu nak masuk bilik bos. Jadi make sure supaya bilik bos kita tadi tu, contohnya ada langsir tu terkuak. Ni tak adalah bertutup habis, memang orang tak tahu buat apa, siap kunci lagi. Ini dia akan jadi khalwat. Tapi kalau pintu tu, contohlah kalau kita boleh berunding dengan bos kita, dan sebab tu pekerjaan ni adalah rezeki. Apa maksud saya rezeki? Pekerjaan, kita hidup dalam kerja kita lebih daripada umur kita. Maksudnya kebanyakan umur kita adalah di pejabat. Katalah daripada pukul 8 sampai pukul 5. Dan kalaulah 8 sampai 5 tu kita melakukan apa yang Allah marah, yang tak kena dengan syariat, maksudnya sebahagian besar pada kerja, pada umur kita ni memang dah ke laut dah, macam tu. Sebab tu doa banyak-banyak, ya Allah kurniakanlah kami pekerjaan yang baik. Sebab bila pekerjaan yang baik, dalam pekerjaan tersebut kita dapat rezeki yang baik, betul tak? Dalam pekerjaan tersebut kita dapat tutup aurat. Dalam pekerjaan tersebut kita dapat solat. Sebab ramai orang kat luar sana, dia kerja tak dapat tutup aurat, kerja tak dapat solat. Yang baru-baru ni yang bodyguard tu puasa kena belasah kan.
So kerja tak dapat berpuasa. Jadi kalau Allah kurniakan kerja yang baik, insya-Allah kita boleh ni. Kalau kita ada majikan, cuba kita berbincang, katalah kalau macam kita masuk dekat bilik bos tadi tu, katalah bilik dia tertutup, bos boleh tak saya nak buka pintu? Ataupun bos boleh tak kita kuat sikit tapi paling kurang tak berkunci lah. Katalah tak segan lah ustazah nak cakap dengan bos macam tu kan, macam lah bos nak buat apa-apa pada kita. Tak apa, paling kurang jangan kunci. Kan? Pintu tu terbuka pun dah okey dah. Okey, baik. So apa dalam kehidupan kita kena tengok, lihat, perhati jangan ada unsur halwat di dalam kehidupan kita. Kita dengan lelaki berseorang-seorangan di tempat yang tertutup, ya, yang mana dia akan mendatangkan kepada apabila hadis Nabi SAW, apabila seorang lelaki dan perempuan dia duduk bersama-sama, maka akan adalah yang ketiga, iaitu athalithuhuma wa huwa syaitan. Dan apabila kita mendengar hadis ini, memang kita akan berasa sangat, oh itulah yang berlaku apabila kita tidak menjaga akhlak antara lelaki dan perempuan. Kalau kita tak jaga akhlak lelaki dan perempuan, akhirnya nanti dia akan jadi sesuatu yang jauh daripada sangkaan kita, iaitu sesuatu mungkin kita rasa macam tak apa, saya tak ada pun, saya okey boleh jaga iman. Tapi bisikan syaitan tadi tu kadang-kadang menyebabkan manusia tertanggal iman dia. Kan? So jadi sahabat-sahabat kena jagalah batasannya, iaitu antaranya ialah jangan mendedahkan. Maksudnya katalah kalau tak buat pun, saya tak buat, tapi khaluat cukup dah untuk menyebabkan seseorang itu akan terbuat. Saya ni orang kuat iman Ustazah, kan? Saya nak test lah, cuba duduk dekat satu bilik dengan orang lelaki, nak tengok kuat tak iman, kan? Jangan main, kan? Dah kena hembuh nafsu tu, kan? Maka tanggal semua kupiah. Sebab tu khaluat sesuatu yang perlu kita elakkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, akhlak dengan lelaki ajnabi, seperti yang kita belajar dahulu. Apabila kita berada dengan lelaki ajnabi, pastikan kita menjaga aurat kita. Okay? So katalah ini keadaannya bukan di dalam tempat yang bersunyi. Jangan faham pula, okay, kalau kita dah khaluat dengan lelaki kita jaga aurat. Tidak. Ini maksudnya kalau kita bercampur dengan lelaki dalam kehidupan kita ni, akhlak ni kita kena amal semua. Aurat antara kita dengan lelaki ajnabi ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okay? So jadi kalau dalam mazhab Hanafi, kaki pun boleh juga buka. Tapi dalam mazhab Syafi'i semua sekali lah. Jadi sahabat-sahabat, aurat ini kalau boleh kita keluar sahaja daripada rumah kita, tengok cermin dulu. Bukan nak betulkan tudung. Tudung krepot lah macam tu kan. Tak, bukan nak betulkan tudung. Nak tengok aurat kita lengkap ke tidak. Tengok daripada atas sampai bawah. Kalaulah lagi-lagi sekarang ni musim COVID, betul tak? Musim COVID, kita kalau tak bawa telekung dan sebagainya, tak boleh guna dekat kedai. Betul lah kan, kadang-kadang dekat nak pergi belanja barang raya kan, semayang dekat shopping complex, tak ada telekung, sejadah pun tak ada kan. So jadi cuba tengok dekat cermin tu, cermin yang besar tu, tengok kalau aku pakai macam ni boleh solat tak. Kalau aku pakai macam ni dah ready to solat, so pakaian tu dah okey. Tapi kalau ini masih nampak lagi, tapi memang mujahadah lah ibu-ibu. Saya pun dulu nak nak istiqamah dengan apa tu, apa ni nama dia? Apa nama dia? Orang Melayu panggil lengan, sarung lengan. Sarung lengan. Nak istiqamah dengan sarung lengan pun mujahadah. Belilah yang cantik sikit. Beli yang selesa kan. Stokin, nak istiqamah dengan stokin. Pun mujahadah juga. Mujahadah maksud saya kata apa? Struggle. Lagi nak istiqamah dengan apa? Dengan istiqamah dengan anak rambut. Sebab ada orang dia suka pakai tudung tapi rambut tu keluar macam tu kan. Dia suka. Ataupun berjambul kat rambut dia. Jadi mujahadah. Tengok kat cermin. Kalau aku pakai macam ni semua okey dah. Ketat tak? Kan? Maka ini yang akan menjaga diri kita. Kalau yang pakai daripada rumah memang dah bonjol sana, bonjol sini. Terdedah sana, terdedah sini. Angin masuk ikut kanan, kiri, atas bawah masuk semua. Yang ini
akan menjadi tiupan. Akhirnya membawa kepada apa? Yang lelaki tengok perempuan tu, sebab apa? Syaitan akan menghiasi perempuan. Apabila dia keluar daripada rumah, dia akan duduk kat punggung, dia akan duduk kat depan, dia akan duduk kat muka. Dan dalam hadis tersebut yang dikatakan syaitan menghiasi wanita tersebut, bukan wanita yang tutup aurat, tapi wanita yang tidak menutup aurat. Itu yang orang lelaki mata dia macam tu. Sebab apa? Ya Allah kak, punggung sampai halu nampak. Dada ni sampai belahan nampak. Boleh tahu dah kap berapa. Jadi orang lelaki macam tu lah. Sebab apa? Syaitan. Bagi. So asalnya apa? Perempuan tadi yang tak menutup aurat. Bila keluar, of course kita akan jumpa dengan lelaki ajnabi. Ataupun ada lelaki ajnabi datang rumah. Aurat jaga dulu. Bila kita jaga aurat, Allah akan jaga maruah kita. Dan dia membawa kepada apa? Membawa kepada benda yang sangat besar, maruah diri kita, maruah keluarga kita, agama kita. Ya. Nombor 3, percakapan. Bila kita nak bercakap dengan orang lelaki, kita kena bercakap dengan percakapan yang baik. Bukan percakapan yang meliuk lentok. Bukan saya suruh jadi garang. Ada juga anak-anak kita yang belajar makhad kadang-kadang dia salah faham. Oh, dengan orang lelaki dia cakap kasar. Bukan suruh cakap kasar, tapi suruh cakap dalam keadaan yang tidak manja. Awak, kenapalah awak macam tu? Kita tak suka tau. Cakap dengan orang lelaki macam tu. Tak layak. Tak kisahlah kita bini orang ke, kita tak bini orang ke, tak boleh cakap dengan lelaki macam tu. Cakap dengan lelaki, okay, fix. Suara tu bass. Kalau macam saya, suara bass kan. Okay, macam mana? Awak rasa macam mana? Kita cakap steady. Kalau dengan suami, tak. Suami kita kena pakai mat adli sukun kan. Abang, macam tu lah kan. Maksudnya, dengan suami, kita kena gunakan nada yang begitu. Dan Habibi, kalau panggil suami Habibi lah kan. Dia orang panggil suami Dalin, dia suami saya. Oh ya, Aiwa, suami saya kata ya. Okey. So jadi kena jaga percakapan dari sudut tone suara kita. Begitu juga dengan kalimah yang kita pilih. Kalimah yang kita pilih pun kena pilih juga. Contoh, jangan panggil suami orang sayang. Ada orang dia semua orang nak panggil sayang. Tak boleh. Suami orang. Yelah, memanglah suami kita kat rumah kan. Isteri dia pun kat rumah. Itulah yang biasa berlaku kecurangan di tempat kerja. Kerana mereka sudah selesa bersama. Sayang, kenapa awak macam ni? Kan? Dia dah biasa. Ui, tak boleh. Kan? Kita tak tahu dalam hati dia macam mana kan. Ini akan merosakkan institusi rumah tangga. Bila perempuan pergi bekerja tidak menjaga malu. Macam mana kita sebut tadi, anak Nabi Shu'aib keluar pergi bekerja tapi malunya tinggi. Subhanallah. Okay, kalau ada soalan, ibu-ibu boleh bagi dekat ruangan komen, insyaAllah. Nanti kita cuba untuk jawab. Baik, malu kita dah sebut tadi dekat dalam kisah tersebut, bagaimana tingginya malu yang ada pada anak Nabi Shu'aib, dan itulah sepatutnya malu yang kena ada pada diri kita. Dan menjaga batasan ini maksudnya dari semua sudut. Kita menjadi seorang perempuan ini, bila kita berhubung dengan lelaki, contoh, kita berhubung dengan lelaki hanya dengan keperluan. Bukannya berhubung atas dasar, contohnya kita memang BFF dia. Jadi kalau tanya kepada saya, boleh tak ustazah kalau kita ada BFF lelaki? Kita dah kahwin, tapi kita ada BFF lelaki. Pernah tak tengok cerita Hindustan? Siapa namanya? Rani Mukherjee cerita tu. Rani Mukherjee dengan Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, lepas tu Salman Khan tu sebagai BFF dia. Dan memanglah dalam cerita tu dia nak gambarkan bahawa suami dia ni jealous. Dan isteri dia ni memang baik dengan Salman. Salman ni kata silap gaya lah kot. Jadi akhirnya bergaduh sampai tahap kita kata hampir bercerai ke macam tu lah kan. Tapi lepas tu dia tak jadi bercerai. Saya bukan kata itu rujukan kita, tapi itu adalah hakikat
kepada kehidupan kita. Kalau perempuan nak berkawan, kawanlah dengan orang perempuan. Sebab nama BFF kita akan, orang kata, kamcing. Kita akan sangat too close. Dan bila kita too close dengan yang selain pada jantina kita ada suami. Dan bila kita berkahwin, kita kena buang semua dah. Kan ibu-ibu depan saya ni, kalau yang dah berkahwin semua, orang lelaki yang dulu kita berkawan sewaktu kita bujang dulu, semua kita kena delete dah nombor dia. Kalau tak delete pun, jangan berhubung dah. Sebab perkara ni sangat besar. Sebagai akhlak seorang wanita memang sangat besar. Tak kisahlah suami kita kisah atau tidak. Orang Melayu ni dia ada cool. Orang Melayu ni cool. Macam suami saya orang Arab, dia memang panas sikit, dia tak boleh. Bila saya sebut Sadiq pun tak boleh. Saya sebut ni kawan saya, tak boleh. Dia kat tempat kerja tu sebab kerja je. Tapi memang saya kalau tak ada urusan kerja, memang saya tak adalah, you dah makan ke belum? Kan? You makan apa hari ni? Tak, jaga batasan. Dan dia punya kesan dia, tuan-tuan, puan-puan, kita akan tengok dalam kehidupan kita. Walaupun dulu mungkin kita mangkuk ayun dulu kan. Mangkuk ayun lah nak kata, teruk kita dulu. Tapi bila Allah bagi keinsafan itu sekarang, maka kita cubalah ambil hidayah tersebut, grablah hidayah tersebut, kita berubahlah, kita jagalah hubungan kita dengan bukan mahram, lelaki ajnabi ini, yang mana dia akan menyebabkan insya-Allah Allah akan jaga hati kita, kerana kita tak menjadi punca kepada timbulnya penyakit hati kepada orang lelaki ajnabi yang bersama dengan kita dan terpaksa bekerjasama dengan kita. Insya-Allah. Kalau tak ada soalan tak? Saya buka sikit, kalau ada soalan silakan. Saya baca dekat ruangan komen, sedapnya suara ustazah. Tak ada lah. Saja je, tak sedap mana pun. Okey, silakan. Kalau ada soalan, silakan. Ataupun nak buka mic, boleh. Assalamualaikum. Nak tanya, tadi ustazah cakap kita kena jaga keturunan. Betul, saya faham jaga keturunan. Tapi kadang-kadang kita cakap bukan salah anak tu. Katalah kononnya. Kita tak tahu nanti masa depan anak-anak kita kan. Manalah tahu dapat jodoh yang keturunannya tidak begitu bagus. Tapi orangnya, macam kita selalu cakap, bukan salah anak tu. Ibu bapa dia salah ke, atuk nenek dia salah. Tapi kalau kita tengok dari sudut mungkin orang tu bagus kan, beriman, bersolat dan ada ciri-ciri agama lah. Jadi macam mana tu ustazah? Okey. Kalau mengikut daripada orang dulu-dulu dan juga mengikut daripada hadis Nabi, memang disuruh tengok pada keturunan tu. Sekiranya keturunan tu memang ada cerita, sebab tu kita kena istisyarah dulu. Istisyarah ni apa? Selidik. Inspect sebelum kita nak kahwin dengan pasangan ataupun nak mengkahwinkan anak kita dengan pasangan, kita kena inspect. Kena tengok keturunan. Banyak juga cerita-cerita kisah benar dulu. Dia kahwin-kahwin, rupanya suami dia gila. Kan? Masak kucing dan sebagainya kan. Maksudnya nak kata benda tu kena inspect dulu. So waktu kita inspect, kita memang letakkan betul-betul, ya Allah bantulah kita kan. Bantulah kalau dia ni tak baik untuk agama diriku dengan nyawaku, kejauhkanlah dia daripada diriku. Jadi minta daripada Allah. Tapi dengan manusia, apa checklist kita? Checklistnya kita nak tengok macam mana dia punya agama. Yang pertama. Nombor 2, macam mana dia punya keturunan. Yang ketiga, macam mana dia punya harta. Yang keempat, bagaimana dia punya jamal dia. Dia punya rupa bentuk dia. Sebab rupa bentuk dia pun akan menjadi kesan juga. Dia kesan kepada apa rupa bentuk ini. Katalah kalau orang tu dia kahwin dengan orang yang cacat, dan mungkin boleh jadi keturunan dia akan jadi cacat juga. Jadi kalau kita tengok dari sudut, saya fokus kepada keturunan berkaitan dengan masalah penzinaan, anak zina dan sebagainya, memang betul orang dulu kata dia akan berulang 7 keturunan. Dan itu yang kita paling takut. Kalau kita pernah dengar macam tu, walaupun dia orang yang baik, yang kita kenal dia, memang dia dah, bukan dia bertaubat, yang salahnya bukan dia, tapi pada keturunan tu ada. Jadi kalau boleh, kita tak payah risikokan diri kita dan generasi kita yang akan datang, sebab dia memang akan dia jadi macam gen yang pewarisan tu. Na'udzubillah min zalik. Saya pernah mengajar
dan bila masalah ini berlaku pada anak-anak murid kami, dan saya mengajar sekolah Mahat, dan bila counselling check balik, memang yang buat masalah-masalah ni memang mak-mak dia dulu. Macam itulah cerita dia. Ustazah, saya ni bukan, saya pun dulu pernah terlanjur. Allahu Akbar, patutlah. Kita tak cakap lah kat depan ni kan, tapi memang cakap betul lah. Sebab tu Nabi suruh jaga bab keturunan tu. Jadi mintalah petunjuk pada Allah. Kalau kita dah tengok tadi, checklist tadi macam tak berapa kena, minta kita ubahlah. Tapi katalah, sebab kita kalau boleh, kita tak nak membanyakkan gen tadi, gen zina tadi tu yang diwarisi tadi oleh jiran kita, kalau boleh kita tak nak membanyakkan, sebab mereka ini dia memang seolah-olah kita kata apa, macam bangkai yang bernyawa. Dia memang hidup tapi hati dia mati. Cuma itulah yang kita sangat takut. Itu pendapat saya sajalah, Puan Hani. Terima kasih banyak-banyak, minta maaf kalau tidak mendapati. Puan Syiki, terima kasih Puan Syiki, selamat puasa. Puan Syiki tadi ada apa? Ini tengah rehat kelas. Oh, tengah rehat, jadi dapatlah saya. Masya-Allah, masya-Allah. Puan Syiki, insya-Allah nanti saya bagi ni boleh share kat kawan-kawan lah. Saya rasa saya pakai video YouTube kot. Kalau tak boleh yang hari tu, saya pakai video YouTube, link YouTube lah. Better. Better, insya-Allah. Okey, 11.30 dah. Terima kasih banyak kepada Puan Syiki, Puan Hani, Puan Ani, Puan Aziza, Puan Azira, Puan Rohaya, masya-Allah. Saya boleh mengucapkan selamat mencari Lailatul Qadar. InsyaAllah ada 2 malam berbaki lagi, 27 dan 29. InsyaAllah doakan juga saya dalam doa-doa kalian. Dan kita ucapkan terus selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Zahir dan Batin. Yang raya dekat Selangor, selamat Hari Raya. Kalau kat KL tu, hari pertama boleh datang rumah saya. Hello dulu. InsyaAllah. Itu sahaja. Okay, kita jumpa lagi ya. Okey. Selamat Raya Pak Zai Batin. Selamat Raya Ustazah, Mai Zai Raya Batin. juga. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.